Dato' Haji Ahmad Nazlan bin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Ketua. Izinkan saya menyampaikan serangkap pantun dulu. Kempen Melaka makin kepanasan, elak pertikaian dan juga perbalahan. Yang Mohd Menteri yang berwawasan, soalan 2 pohon pencerahan. Ini bunyinya, Jalan Tok meminta Menteri Pertanian dan Perindustrian Makanan menyatakan mengenai isu kenaikan kos input pertanian khasnya baja yang mencecah sehingga 70%. Apakah langkah-langkah dan tindakan yang diambil oleh kementerian bagi menangani isu ini yang jelas menjejaskan pendapatan para petani? Terima kasih. Sila Menteri Pertanian, Industri Makanan, 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat Jeranto, terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Untuk makluman Yang Berhormat, MAFI prihatin terhadap isu kenaikan kos input pertanian khasnya baja dan racun makhluk perosak yang berlaku semenjak pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia. Kedua-dua input pertanian ini adalah komponen penting dalam pengeluaran hasil tanaman yang berkualiti dan selamat dimakan oleh penduduk Malaysia. Kebanyakan baja dan racun yang digunakan oleh petani dihasilkan daripada bahan mentah yang diimport daripada negara luar seperti unsur nitrogen, fosfat, dan kalium ataupun potasium. Dalam hal ini, MAFI dan KPDN HEP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, telah menubuhkan jawatan kuasa bersama berkenaan isu kenaikan harga baja dan racun sebagai usaha bersepadu untuk meneliti cadangan tindakan dan kaedah penyelesaian serta langkah-langkah lain dalam membantu petani dan pengusaha kecil yang berhadapan dengan isu kenaikan baja dan juga racun secara mendedak. Pada 10 November yang lalu, mesyuarat jawatan kuasa bersama telah diadakan yang melibatkan pihak berkepentingan termasuk wakil kementerian dan agensi serta pemain-pemain industri seperti di Malaysian Crop Life dan Public Health Association, Persatuan Pekebun-Kebun Sayur Malaysia dan Persatuan Pekebun Buah-buahan Malaysia. Berdasarkan perbincangan dan sesi libat urus yang diadakan dengan pihak berkepentingan, antara punca yang telah dikenal pasti berhubungan dengan isu ini adalah perubahan polisi daripada negara pengeksport, kenaikan kos bahan mentah, gangguan logistik serta spekulasi pasaran. Apabila bekalan baja dan racun berkurangan di pasaran dengan permintaan sentiasa berterusan, maka peningkatan harga juga berlaku di sepanjang rantaian pembekalan produk tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat, beberapa cadangan penyelesaian telah diangkat oleh MAFI dan KPDN HEP secara bersama untuk pertimbangan Jemaah Menteri pada 12 November 2021 dan akan dimuktamadkan dengan memberi penekanan supaya kesan pelaksanaan mana-mana inisiatif, intervensi dan program kelak dapat diresai oleh rakyat secara berpanjangan. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan untuk menangani isu ini termasuklah melalui pelaksanaan subsidi atau insentif secara bersasar kepada golongan petani yang terkesan. MAFI dan KPDN HEP sentiasa peka dengan kenaikan harga baja dan racun bagi memastikan produktiviti pengeluaran tidak terjejas dan bekalan sentiasa mencukupi dengan harga yang stabil dan berpatutan. Sekian, terima kasih. Saya Menteri, Saudara Jalan Tok. Terima kasih Yang Mohd Menteri yang membuktikan kesungguhan beliau dalam usaha ini. Cuma saya ingin kepastian lagi, apakah usaha-usaha yang dibuat oleh kementerian, terutama dalam meningkatkan pengeluaran input pertanian tadi dalam negara kita sendiri, seperti mana yang ada kerjasama antara kementerian, tapi adakah dalam jangka masa pendek usaha itu dibuat dan kalau apakah yang agak terperinci boleh diberikan kepada Dewan ini dari segi persiapan kajian untuk menangani isu kenaikan ini. Terima kasih Yang Ketua. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Jerantut. Kita tidak boleh elak daripada mengimport sebahagian komponen. Baja umpamanya boleh diimport secara baja tunggal ataupun baja sebetian. Kalau bercakap tentang baja sebetian, komponen baja sebetian itu sebagian besar diimport daripada luar. Umpamanya seperti saya katakan tadi, kita mengeluarkan urea. Ada plant urea di negara kita, tetapi untuk menghasilkan baja kimia NPK, kita terpaksa mengimport baja kalium dan juga fosfat daripada luar. Dan disebabkan kebergantungan kita kepada komponen-komponen luar ini, yang sekarang tertaluk kepada perubahan harga secara mendadak.
yang menyebabkan harga baja yang dikeluarkan di negara kita melambung meningkat sebegitu tinggi. Jadi tentu sekali Yang Berhormat, secara jangka masa panjang kita ingin mendidik pesawat untuk berubah kebergantungan daripada baja kimia kepada baja yang lain, bentuk lain, baja organik dan baja yang lain. Tetapi itu merupakan satu tindakan jangka masa panjang yang perlu penelitian dan juga penerimaan daripada pihak yang berkepentingan. Jadi langkah berterusan akan terus diambil untuk berbincang dengan pengeluar komponen baja yang ada di negara kita untuk turut serta dalam menangani, ambil langkah dan tindakan yang perlu untuk menangani kesan terhadap kenaikan harga baja dan juga racun yang begitu meningkat kepada ketika ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan Papar. yang kedua saya Papar. jemput Yang Berhormat Papar. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Apa yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Jarantut itu memang terjadi di tempat saya di daerah Papar. Pesawat-pesawat datang berjumpa dengan saya. Maksudnya pesawat-pesawat dari kampung-kampung di sekitar Papar datang berjumpa dengan saya berkenaan dengan masalah yang dihadapi. Untuk pengetahuan Dewan ini, mereka terpaksa menjual hasil tuaian mereka dengan harga RM1 1 kilogram. Yang mana harga ini terlalu rendah kalau dibandingkan dengan apa yang telah mereka belanjakan, di mana baja-baja dan semua peralatan-peralatan untuk bersawah juga semuanya naik. Jadi di sini mereka inginkan kerajaan supaya memberikan sedikit lagi subsidi kepada mereka supaya apa yang dibuat oleh mereka itu dapat menguntungkan kepada mereka. Maksudnya operasi mereka itu dapat di-cover. Jadi di sini saya sekali lagi ingin memohon kepada kerajaan supaya dapat menaikkan harga subsidi untuk mereka membuat aktiviti pertanian ini menjadi suatu pekerjaan yang boleh mendatangkan hasil kepada mereka. Jadi kalau mereka tidak mendatangkan hasil, memang mereka tidak akan keluar, ataupun petani-petani yang sentiasa ada di daerah Papar tidak akan mengusahakan sawah mereka. Kata orang-orang Sabah, mun indak untung, mun indak untung ataupun tidak menguntungkan, mereka tidak akan berbuat apa-apa. Malas tak kuingau katanya. Jadi soalannya itulah, mau minta supaya subsidi ini dinaikkan. Terima kasih. Sila Menteri. 2 minit dulu San. Ya, sekurang-kurangnya Berhormat Papar mengetahui bahawa pesawat di negara kita ini sedang menikmati pelbagai bentuk subsidi oleh kerajaan, termasuk subsidi baja dan juga racun. Untuk makluman ahli Dewan ini, sepanjang tahun ini sahaja kerajaan membelanjakan melalui skim baja padi Kerajaan Persekutuan SBP KP tidak kurang daripada 386 juta untuk membekalkan baja melalui skim SBP KP kepada pesawat di negara kita. Begitu juga skim racun dan juga padi bukit tidak kurang daripada 124 juta yang dibelanjakan oleh kerajaan. Kita memang mengakui bukan saja di kalangan pesawat yang berhadapan dengan masalah kenaikan harga baja dan racun ini, tetapi di kalangan penanam kelapa sawit, di kalangan penanam sayuran dan buah-buahan, sektor ini merupakan sektor yang berhadapan dengan masalah kenaikan harga racun dan baja. Sebab itu seperti yang saya katakan dalam jawab asal tadi, bahawa dua-dua kementerian MAFI dan juga KPDN HEP ini telah mengangkat pelbagai cadangan jangka masa pendek, terhana dan panjang untuk dipertimbangkan oleh kerajaan bagi terus membantu pengusaha-pengusaha kecil dalam sektor ini agar kesan daripada kenaikan harga baja dan juga racun ini dapat sedikit sebanyak dikurangkan dengan intervensi daripada kerajaan. Mengadakan tambahan subsidi seperti yang disediakan oleh Yang Berhormat Papar adalah merupakan salah satu langkah yang dicadangkan oleh kedua kementerian bagi menangani
masalah ini. Tetapi intervensi yang lebih besar perlu diambil oleh kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan Menteri seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat.